Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Alia binti Abu Hasan Al-Sa'ari. Raqmumetri 04477449. Okay. في هذا الفيديو أريد أن أتكلم تحت الموضوع فتنة التكفير وخطره في المادة تصحيح مفاهيم الإسلامية. Okay. Jadi pada pembentang kali ini saya akan membentangkan di bawah tajuk fitnah takfir dan bahayanya, di bawah mata pelajaran Tashih Mafahim Al-Islamiyah. Okey. Untuk pembentangan pertama saya akan mulakan dengan mukaddimah. Okey, jadi pada mukaddimah ni apakah itu, kita pergi kepada pengenalan at-takfir dulu. Okey, at-takfir minal kufri wa huwa diddul iman wa jam'ul kafir kuffar wa kafarah wa kafirun kuffar wa kifar. Okey, jadi nak cakap kat sini takfir ni daripada perkataan kufra wa huwa diddul iman wa jam'ul kafir, berlawanan dengan iman dan jamak dia adalah al-kafir. Jamak dia kafir, kufar, wa kafarah, wa kafirun. Banyak lagi lah perkataan yang menunjukkan jam'ul kafir. Okey, jadi at-takfir ni huwa al-hukmu bil kufri ala syakhsin muayyin aw ala ta'ifatin aw firqatin min al-firqu idza irtakabu dhanban fa ahlul ma'asi. Okay, jadi dia nak cakap kat sini, takfir ni adalah hukum menghukumkan dengan kafir ke atas seseorang tu, ala syakhsin muayyin, ke atas seseorang itu, ataupun ke atas sekelompok daripada golongan orang-orang yang mendekati zina, yang mendekati zina, fa'ahlul ma'asi, ataupun ahli-ahli maksiat, ataupun orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mendekati zina. Jadi setengah kelompok ni ada yang panggil dengan takfir. Okey, kita teruskan lagi dengan mukadimah. Okey, kita cakap kat sini, inna mas'alat takfir umuman la lil hikamu faqat bal lil mahkumin aidan hiya fitnatun azimatun qadimah tabintaha firqatun minal firqul islamiyah al-qadimah wa hiya al-ma'rufah bil khawarij wa ma'al asafi syadid fa innal ba'da minal mutahammisin qad yaqa'u fil khuruj 'anil kitab was sunnah. Okay, jadi dia nak cakap kat sini masalah takfir ni telah kita menghukumkan kepada masalah takfir ni dengan fitnah yang sangat besar. Fitnah takfir ni adalah fitnah yang sangat besar. Okey, jadi kita berbaliklah kepada isu sejarah dulu kan. Isu takfir ni kita maklumlah telah dikaitkan dengan tindakan golongan Khawarij tu yang mengkafirkan segelintir sahabat dan membunuh Sayyidina Ali kerana mereka telah dianggap tidak mengikut hukum Allah. Jadi tindakan mereka ni telah menyebabkan umat Islam telah berpecah belah dan wujudlah firqah-firqah, yakni telah berpuak-puak, berpecah belah dan berpuak-puak. Jadi rentetan daripada isu puak Khawarij tu yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi wujudlah kat sini isu takfir tu. Okey. Seterusnya ada hadis Nabi pernah bersabda dalam hadis, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa man yukaffir al-akhirin yad'a nafsahu amama khiyar su'ba min an-nahiyin. Okey, jadi Nabi SAW berkata, dia kata, sesiapa yang memanggil saudaranya wahai kafir, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sesungguhnya celakalah yang akan menimpa kepada salah seorang daripada mereka. Jadi
Nabi pun cakap macam tu kan, kalau orang-orang yang sewenang-wenangnya nak mengkafirkan orang lain. Okay, jadi kalau hari ni kita boleh tengok dengan fenomena hari ni, amat ketara lah berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Mereka terlampau tergesa-gesa dalam mengambil jalan mudah ataupun jalan pintas untuk mengkafirkan orang lain sehingga sanggup melanggar batas-batas ilmu. Dan akhirnya pendekatan takfir itulah menjadi senjata kepada musuh-musuh dakwah. Mereka menuduh para pendakwah tu sebagai ekstrim, pelampau dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok pada fenomena hari ini, mereka ada istilah-istilah tertentu yang menunjukkan yang membawa maksud seperti takfir, seperti mereka menggunakan perkataan syirik, jahiliah, Fir'aun, zalim, taghut dan sebagainya. Okay, jadi amatlah wajarlah untuk kita membincangkan tentang fitnah takfir ni dan bahayanya fitnah takfir ni dalam lagi-lagi dalam masyarakat kita pada hari ini. Okay, jadi sekian saja untuk pembentangan pada bahagian saya. Saya teruskan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung semula pembentangan yang dibentang oleh rakan saya. Definisi nama saya Labibah binti Juaini Al-Azaini, nama matrik 047719. Okey, definisi takfir. Takfir huwa al-hukmu alal insan bil kufri. Yang dimaksudkan takfir ini ialah menuduh atau menghukum seseorang dengan hukum kafir. Siapa yang memberi definisi itu? Okay, definisi yang saya sebutkan tadi ialah daripada Muhammad ibn Ibrahim bin Abdullah Tuwaijiri. Okay, kalau kita tengok takfir ini asalnya daripada kafir yang dimaksudkan satarohu, iaitu satarohu tu mana'alah lil mana', iaitu menghalang. Okey, kafaru tu ada takfir itu adalah sebuah kata kerja daripada perkataan kafara, yang mana kafara itu iaitu imbuhan pada kalimah kafara yang menjadi kata nama jadi kufron yang membawa maksud menutupi. Okey. Dalam bahasa Melayu, takfir ini selalu kita definisikan sebagai menghukum individu dengan sifat yang terkeluar dari agama Islam. Okay, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Alwani binti Nazri, nombor matrik 047725. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pembahagian takfir. Al-Qismu takfir yang qasimu ila qismaini. Yang pertama ialah takfirul am, iaitu ataupun takfirul mutlak, dan yang kedua ialah takfirul muayyan. Jadi isu kafir mengkafir ni perlu ditangani dengan penuh berhati-hati. Oleh yang demikian, para ulama ni menggariskan dua kaedah mentakfir. Jadi yang pertama tu takfirul am, yang bermaksud menyatakan bahawa sesiapa yang berbuat sesuatu perkara yang mana boleh mengkafirkan, maka ia boleh membawa kepada kekufuran tanpa memaksudkan orang tertentu. Jadi kenyataan seperti ini difokuskan kepada perbuatan ataupun ajaran ataupun pembawaannya, bukan dimaksudkan dengan orang secara khusus. Jadi takfir dalam bentuk ni adalah secara lebih ringkas lagi mengkafirkan manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali, walaupun dalam kalangan orang alim, orang yang tidak terpelajar, ahli tafsir ataupun bukan ahli tafsir, orang yang mampu mengedepankan hujah. Takfir dalam bentuk ini juga adalah termasuk dalam dosa yang paling besar, kerana perkara ini dilakukan oleh orang-orang yang mementingkan diri dan menganggap kelompoknya sahaja yang benar, dan kelompok yang lain ataupun orang lain semuanya salah. Jadi dia terus hukum kafir.
Seterusnya ialah takfirul muayyan. Takfirul muayyan ni pula bermaksud menyatakan bahawa si fulan bin si fulan dengan menyebut nama orang tertentu telah kafir. Jadi kenyataan seperti ini ditujukan secara langsung kepada seseorang yang melakukan sesuatu perkara yang boleh mengkafirkan. Dan takfir dalam bentuk ni dimaksudkan dengan sikap menuduh seseorang telah menjadi kafir kerana seseorang tu telah melakukan sesuatu yang membuatnya keluar daripada Islam. Okey, seterusnya adalah asyurutut takfir. Syarat-syarat takfir terbahagi kepada 4, iaitu asyurutu fil fa'il, iaitu syarat-syarat pada pelaku. Yang kedua ialah asyurutu fil fa'li, iaitu syarat-syarat dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga syurutu fil isbat, syarat-syarat dalam pembuktian. Dan yang keempat ialah qiyas ma'al farku, iaitu perbandingan dengan dua hal yang berbeza. Okey, jadi kita tengok yang pertama, iaitu asyurutu fil fa'il. Asyurutu fil fa'il, pelaku takfir ni mestilah memenuhi 3 kriteria, iaitu yang pertama adalah mukallaf, iaitu telah balik ataupun dewasa ataupun berakal. Yang kedua ialah muta'ammidan qasidan, iaitu perbuatan tersebut disengajakan, yang mana pelaku tersebut benar-benar bermaksud yang dia tu melakukan perkara tu. Dan yang ketiga ialah muhtaran lahu, iaitu perbuatan tersebut benar-benar dipilih dan dilakukan atas keinginan pelaku. Jadi yang kedua ialah asyurutu fil fa'li. Syarat dalam bentuk perbuatan ni adalah sebab adanya hukum dan juga ilah, iaitu alasan. Yang pertama ialah soreh dilalah. Soreh dilalah ni ialah perbuatan ataupun ucapan daripada pelaku mukallaf telah jelas dia punya dilalah dia terhadap kekafiran tu. Dan yang kedua ialah melalui dalil syar'i, iaitu Al-Quran dan juga hadis yang telah jelas mengkafirkan perbuatan ataupun ucapan tersebut. Yang ketiga ialah syurutu fi isbat, iaitu syarat-syarat dalam pembuktian, yang mana syarat-syarat dalam pembuktian ni mestilah terhadap ucapan ataupun perbuatan mukallaf harus memenuhi beberapa kriteria, iaitu dengan membuktikan dengan syarat syar'i, bukan dengan dugaan ataupun prasangka. Jadi pembuktian tu mestilah dengan pengakuan pelaku atas ucapan ataupun perbuatan tersebut. Dan yang kedua, pembuktian tu mestilah berupa saksi daripada 2 orang lelaki yang adil. Okey. Sebagai contoh, seorang Muslim yang sudah balik, lepas tu dia bermaksud untuk mengucapkan ataupun mengerjakan sesuatu perbuatan yang menyimpang, ataupun kerana perbuatan tersebut tidak jelas dilalahnya, serta adanya pengakuan 2 orang saksi yang Islam, balik, berakal dan juga adil, telah disampaikan kebenaran daripada Al-Quran dan hadis, sementara mereka tetap berpaling, maka individu tersebut telah kafir. Jadi berikut adalah golongan yang layak disebut kafir tanpa diragukan lagi lah. Antaranya ialah golongan komunis ataupun etis yang percaya pada satu falsafah dan juga undang-undang yang bercanggah dengan syariat dan juga hukum-hukum Islam. Mereka ni adalah musuh agama, terutamanya agama Islam, dan mereka ni beranggapan bahawa agama adalah candu bagi masyarakat. Yang seterusnya ialah orang-orang ataupun golongan yang berfahaman sekular, yang mana menolak secara terang-terangan agama Allah ni, dan mereka ni memerangi siapa sahaja yang berdakwah dan juga mengajak masyarakat untuk kembali kepada syariat dan hukum Allah. Dan seterusnya ialah orang-orang dari aliran kebatinan, contohnya macam golongan Durus, Nasyiriyah, Ismailiyah dan juga lain-lain lagi. Okey, dan yang seterusnya ialah qiyas ma'al farku, iaitu menurut Al-Maqsidi bahawa mengkiaskan sebahagian umat Muslim yang lalai ataupun melampaui batas terhadap hukum-hukum Tuhan disamakan dengan orang yang beriman kepada sebahagian Al-Quran dan kafir terhadap sebahagian yang lain. Jadi hal tersebut ni adalah perbandingan 2 hal yang berbeza yang mana tidak dapat diterima kerana yang disamakan dengan mereka tu adalah orang-orang
yang mengakui dan menyatakan keimanan terhadap sebahagian hukum-hukum Allah tu, meskipun tidak mempercayai ataupun tidak menyatakan keimanannya atas sebahagian yang lain. Jadi oleh sebab itu, jika mendasarkan pada dalil Quran dan Sunnah dalam surah An-Nisa adalah tidak tepat. Okey, sebagai contoh yang keempat ni ialah sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan juga Rasul ni bermaksud membezakan antara Allah dan juga Rasul dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain. Jadi dimaksudkan dengan perkataan itu adalah mengambil jalan lain di antara yang demikian, iaitu iman ataupun kafir. Maka pernyataan tersebut sebenarnya membicarakan tentang permasalahan akidah, yang mana tentang iman para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga ketiadaan iman mereka terhadap kenabian Rasulullah SAW adalah kufur terhadap seluruh hal. Sekian sahaja dari saya, kita akan sambung kepada pembentang yang seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizah binti Fazil, nombor matrik 047759. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang awamirul takfir at-takfir wa asbabuhu, iaitu faktor dan punca pemikiran takfir. Okey, seterusnya. Yang pertama, intisyarul batil wa asiyan wal kufri wal maftuha fi wasl ijtima'il muslimi duna ayyu juhudi waqa'iyah, yang mana berluasnya kebatilan, kemaksiatan dan kekufuran yang secara terang-terangan dan terbuka di tengah masyarakat Islam tanpa ada usaha pencegahannya. Yang kedua, mawqifu ba'dul ulama allazina yattakhiduna mawqifan layman minal ladzina yumarisuna ala niyati mamarisatil kufari wa yu'adilil muslimin, iaitu sikap sebagai ulama yang mengambil lunak terhadap mereka yang secara terang-terangan menjalankan amalan orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang Islam. Pada tindakannya, kat sini pada tindakannya, gerakan-gerakan Islam ni yang sihat dasar dakwah berasaskan Quran dan Sunnah, maka tiap-tiap perlawanan bagi suatu fikiran yang bebas tentu akan melahirkan suatu tindakan ke arah yang menyimpang. Okey. Yang ketiga adalah kullat ma'rifatuhum lid-dini wa adami ta'miki ulumil waqawanil islami kakal islamil kakal. Okey, maksudnya kurangnya pengetahuan mereka tentang agama dan tidak adanya pendalaman ilmu-ilmu dan hukum-hukum Islam secara keseluruhannya. Poin yang ketiga ni pun antara salah satu faktor dan punca pemikiran takfir. Okay. Yang keempat, hunaka fazautu qawiyatu baina haqa'iqul mujtami'ul fasad, iaitu wujud jurang perbezaan yang kuat di antara realiti masyarakat yang serba bazar. Maksudnya dekat sini dengan idealism kehidupan Islamiah yang serba unggul, jurang luas yang menimbulkan rasa kecewa yang membawa kepada sikap menolak masyarakat di luar kelompok sendiri. Dan yang terakhir adalah al-qama'ul mafrutu minal hukumah lin-nashata'il islamiyah qama'un syadidu yasiru radudu fa'alun mutrafatun minal farisah. Maksudnya penindasan yang keterlaluan dari pihak pemerintah ke atas aktivis Islam, penindasan terlampau yang menimbulkan reaksi yang melampau dari pihak yang dimangsakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada al-qasru wa khatar takfir, fitnah dan bahaya takfir. Okey, untuk fitnah dan bahaya takfir, poin yang pertama,
tahsimu wahdatul mujtami'u litalju min yata'saru bil istira'i wal fakru takfiri, yang bermaksud memecahkan perpaduan masyarakat hingga melahirkan golongan yang terpengaruh dengan fitnah dan ideologi takfiri. Yang kedua, hadzal fa'lu sayaj'alul insan ahma anil haqiqati fil hukmi ala syai'in minal haqiqiyah. Perbuatan ini akan menjadikan seorang itu buta daripada kebenaran dan menilai sesuatu perkara dari kebenaran yang hakiki. Seterusnya, al-muslimu gharqu fi mu'maratil kuffar. Muslim itu tenggelam dalam konspirasi kufar yang mana yang bercita-cita memecah belahkan umat Islam. Dan yang terakhir adalah ashkhasul ladzi yata'siruna bihi humul ashkhasul ladzina yaj'aluna syaitani sadiqan lahum, iaitu orang yang terpengaruh dengannya adalah orang-orang yang menjadikan sebagai sahabat mereka. Dan seseorang itu akan menjauhkan seseorang daripada agamanya. Bila kita dah berkawan dengan syaitan, bila kita dah bersahabat dengan syaitan, jadi mestilah dia membawa kepada benda-benda yang tak baik, pengaruh yang tak baik. Jadinya iaitu dapat menjauhkan kita daripada agama kita sendiri. Seterusnya, kaifa tata'amilu ma'a tashri' wa takfir, cara menangani fitnah dan takfir. Untuk cara menangani fitnah dan takfir ini, sebenarnya antara langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat kita terhindar daripada fitnah dan takfir ni adalah dengan yang pertama, idrasu bi'umukil ma'rifatul diniyah summa marisu kullu mu'ariful muktasibah, dengan mendalami ilmu agama secara berterusan, seterusnya mempraktikkan segala ilmu yang dipelajari. Maksud kat sini, apa yang kita dah belajar, ilmu yang kita dah belajar, semua kita haruskan mempraktikkan ilmu kita dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, yang kedua, zakarun nafsuka dan iman an jami'u af'aluna siyasi jalihallahu wa yusabiha, iaitu sentiasa mengingati diri Allah, segala diri bahawa segala perbuatan kita akan dicatat dan dihisab oleh Allah. Dan segala amal-amal kita, segala perbuatan kita, baik buruk kita, ingatlah bahawa akan dicatat dan dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Seterusnya adalah iqtirabu minal ulama al-itqiya'u was-salihina, mendekati para alim ulama dan orang-orang saleh. Serta kita hendaklah menjauhkan orang-orang yang suka menyebar fitnah dan takfir. Kita mendekati para alim ulama dan orang-orang saleh, serta kita menjauhkan diri kita daripada orang-orang yang suka membuat fitnah dan takfir. Dan terakhir adalah nahabud da'imat akhirina kama nahbul anfusina, sentiasa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya kat sini dapat timbul keinsafan untuk memelihara keaiban orang lain tanpa mengira kawan ataupun lawan, dan kita hendaklah sentiasa melakukan amalan-amalan yang soleh dengan sebanyak-banyaknya sebelum fitnah merebak atau membesar. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamarina binti Zainal Arifin, nombor matrik 047716, dan saya akan meneruskan pembentangan ini pada bahagian khulasah ataupun kesimpulan. Jadinya wa khulasatul qaul takfir huwa naw' minal qazaf wa khuturatu 'alal muslimin.
Okey, jadinya secara kesimpulannya, isu takfir ini isu takfir ataupun isu kafir mengkafir ini merupakan satu bentuk fitnah dan bahaya kepada umat Islam. Okay, ويرجع هذا الافتراء جزئيا إلى تسريع كلة أو أراد يريدون إثارة هذه القضية دون إرشاد من العلم. Okey, jadi fitnah ini sebahagiannya berpunca daripada kegelojohan ataupun kegelojohan pada segelintir ataupun individu yang ingin menghidupkan isu ini tanpa bimbingan ilmu. Okey. Jadi لا نتمنى أن نعاقب الإنسان على أنه كافر أو مرتد إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها وعدم وجود العقوبات. Okey, jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk menghukum seseorang itu kafir ataupun murtad kecuali setelah memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dan tidak terdapat sebarang halangan. Okey, lizalik la yakumu abadan ala al-kufri bimuslimin syahsiyan illa iza kana yajibu an yaqtarinu bid-dalil. Oleh itu, kita tidak boleh sesekali ataupun kita tidak sesekali disandarkan kekufuran itu kepada seseorang Islam. Kita tak boleh nak sandarkan kekufuran itu kepada orang Islam, umat Islam secara peribadi kecuali apabila ataupun wajib disertai dengan dalil dan bukti. Okey, jadi pengkafiran ini juga tidak boleh dilakukan secara sesuka hati oleh mana-mana pihak dan ianya perlu diserahkan kepada pihak berkuasa agar siasatan dapat dilakukan berdasarkan undang-undang syariat ataupun berdasarkan undang-undang syariat serta untuk mengelakkan salah faham dan fitnah antara masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya dan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.